Saya Nadira Batista binti Rosli daripada Sekolah SD Sungai Baru akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Isra dan Mi'raj. Nasi lemak buah bidara, daun selasih hamba lurutkan. Salam ukhuwah pembuka bicara kepada hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalum perhormatan teristimewa buat barisan hakim penilai video cerita yang arif lagi bijaksana, guru-guru pemakin kecerdasan minda, kawan-kawan serta penonton sekalian. Setahun sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, dua peristiwa berlaku ke atas baginda. Peristiwa pertama, wafatnya Sayyidatina Khadijah, isteri tercinta. Kedua, wafatnya bapa saudara baginda Abu Talib. Dengan pemergian orang yang amat dikasihi, bertambahlah penderitaan Rasulullah kerana mereka adalah pembela dan pendamping Rasulullah ketika baginda menghadapi penentangan dalam menyebarkan agama Islam. Lalu, tahun tersebut dinamakan sebagai tahun duka cita. Peristiwa yang menyedihkan itu baginda hadapi dengan penuh kesabaran dan keimanan. Ya kawan-kawan, sabar adalah kunci kejayaan. Setiap halangan pasti ada hikmahnya. Untuk menghidupkan kembali semangat Rasulullah, Allah menjemput baginda menemuinya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Isra dan Mi'raj dapat disimpulkan sebagai satu perjalanan kilat Nabi Muhammad ke malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, lalu kembali semula ke Makkah pada malam yang sama. Ianya berlaku pada malam 27 Rejab, tahun ke-11 kerasulan. Ketika Rasulullah sedang berehat di rumah Ummu Hani, sepupu Rasulullah, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail mengangkat Nabi ke telaga Zamzam. Di sana, dada Nabi dibedah dan dikeluarkan hatinya untuk dicuci dengan air Zamzam. Malaikat memasukkan iman dan hikmah ke dalam dada baginda sebagai persediaan untuk Isra dan Mi'raj. Pandangan hati itu yang hakiki, jika hati itu bersih. Ya kawan-kawan, Islam menitikan berat kebersihan hati. Bagi menjaga kebersihan hati, kita digalakkan supaya sentiasa mengingati Allah. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah dengan zikrullah tenanglah hati manusia. Kemudian, baginda dipersilakan oleh Jibril menunggang sejenis kenderaan amat canggih. Kepantasannya lebih laju daripada kereta lomba F1, tetapi tidak menggunakan minyak. Kenderaan itu adalah seekor binatang yang dipanggil burak. Setelah beberapa ketika, sampailah baginda di beberapa tempat, iaitu Kota Taibah, Madian, Bukit Tursina dan Baitul Laham. Di setiap tempat baginda singgahi itu, malaikat Jibril menyuruh Nabi melakukan solat 2 rakaat. Ya kawan-kawan, kita dituntut mengerjakan solat sunat apabila singgah di masjid atau di tempat-tempat yang mulia. Dengan tujuan untuk memakmurkan tempat tersebut, perjalanan diteruskan lagi. Semasa ke Baitul Maqdis, Nabi telah diperlihatkan pelbagai peristiwa simbolik yang gaji di antaranya adalah jin ifrit membawa obor mengejar baginda untuk memperdayakan dan menghalang perjalanan baginda. Kawan-kawan, itulah kerja iblis dan syaitan yang tidak akan jemu bergoda dan memperdayakan manusia dengan pelbagai cara. Jangan mudah terpedaya tau. Seterusnya, Nabi diperlihatkan satu kaum memecahkan sendiri kepala mereka dengan batu besar. Setelah pecah, ia kembali sembuh dan mengulanginya semula.
Nabi juga melihat pelbagai bentuk penyiksaan yang lain seperti siksaan manusia yang makan riba, penzina, pengumpat, pemfitnah dan lain-lain lagi. Seperti tagline Istro, macam-macam ada. Kawan-kawan, nak tak diseksa di dalam neraka? Tentu tak nak kan? Oleh demikian, marilah kita hayati firman Allah dalam surah At-Tahrim. Ayat 6. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Selepas menyaksikan peristiwa Isra, akhirnya kembali baginda di Baitul Maqdis. Di sana, baginda telah solat tahiyatul masjid dan berjemaah bersama para nabi dan rasul terdahulu. Setelah itu, baginda dimi'rajkan. Ketika inilah manusia diwajibkan untuk menunaikan solat 5 waktu. Kawan-kawan, tahu tak, pada mulanya Allah memerintah solat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Namun apabila dinasihati oleh Nabi Ibrahim, baginda menghadap semula Allah dan memohon agar dikurangkan dengan alasan bahawa umatnya tidak sanggup melaksanakan solat 50 waktu itu. Diringkaskan cerita, setelah beberapa kali baginda berulang-alik bertemu dengan Allah supaya dikurangkan, akhirnya Allah memerintahkan solat hanya 5 kali sahaja sehari semalam. Itu pun masih ramai umat Islam yang tidak solat. Tak baik tau. Firman Allah dari surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kawan-kawan, solat adalah tiang agama. Jika dilaksanakan, kuatlah agama, mantap iman di dada. Jika ditinggalkan, runtuhlah agama, jiwa merana. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa guna? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.